نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Nasta'inu wa nastaghfiruh. Bapak, insyaallah pada malam ini kita akan teruskan pengajian kuliah kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullah taala. Dalam bab yang pertama bersambungan hadis yang ke-11, juga pihak masjid mengingatkan kepada jemaah sekalian yang menghadiri dan juga pesankan kepada sahabat-sahabat yang boleh datang untuk scan QR code di pintu pagar masjid, di pintu masjid, sliding masjid bagi muslimin dan juga muslimat. Diambil program bagi siapa yang walaupun mendengar sebahagian, sebab seperti yang disebutkan oleh Ustaz Abdul Rahman sebelum ini. InsyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Okey, kita akan sambung dengan kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi, dan ni majlis yang ketiga dan dah sampai hadis nombor 11. Bil asanid as-sahihah al-muttasilati lil Imam An-Nawawi annahu qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahih? نعم. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبقلوبه بالله يا رب العالمين. Hadis yang ke-11 daripada Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang diriwayatkan daripada Tuhannya, yakni hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabdanya sesungguhnya Allah mencatatkan semua kebaikan dan semua kejahatan. Kemudian Allah menjelaskan, sesiapa yang berniat hendak melakukan kebaikan tetapi tidak dikerjakannya, maka Allah mencatatkan untuknya satu pahala, dan jika dia berniat hendak melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka Allah mencatatkan untuknya 10 pahala hingga 700 kali ganda atau lebih. Sesiapa yang berniat hendak melakukan sesuatu kejahatan tetapi tidak dikerjakannya, Allah mencatatkan untuknya satu pahala, dan jika dia berniat hendak melakukan kejahatan kemudian dilakukannya, Allah mencatatkan untuknya satu dosa. Hadis dari Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam An-Nawawi dia masih sambung sebutkan hadis-hadis yang berkait sama dengan al-ikhlas. Dan daripada hadis ni Al-Imam An-Nawawi nak bagi tahu kepada kita, kalau satu orang dia sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah kepada dia. Dan yang paling penting adalah al-ikhlas, sebab al-ikhlas itu Allah akan tengok kepada dia dulu. Kalau ada ikhlas, Allah akan terima dan tengok nanti. Kalau ada ikhlas yang kuat, yang sangat, Allah SWT akan tambah kepada dia. Ni untuk hadis ni. Ni yang pertama. Yang kedua, hadis yang mengeluarkan di sini yang perawi Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang Rasulullah panggil dia Habrul Ummah atau Bahrul Ummah, satu laut daripada ilmu yang Allah SWT bagi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan Nabi SAW satu hari dia doa kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Rasulullah dia minta Allah SWT bagi dia fiqh fid din. Itu kenapa Sayyidina Umar bin Al-Khattab kalau dia nak tanya sahabat Rasulullah, dia akan bawa Sayyidina Abdullah bin Abbas. Satu hari
yang sahabat-sahabat Rasulullah tengok selalu Abdullah bin Abbas ada dekat sana walaupun dia budak, dia macam kecil. Dan mereka tanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kenapa bawa dia walaupun dia budak? Kenapa tak bawa budak-budak kami? Dia kata, okey, nanti akan bagi tahu. Satu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia tanya pasal satu ayat dekat surah An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Dan Sayyidina Umar bin Khattab dia tanya sahabat Rasulullah, okey, apa opinion kamu? Apa fikir pasal ayat ni? Semua sahabat dia kata Allah SWT akan ramai orang akan masuk Islam, dan Islam akan dapat banyak tempat dan akan buka banyak negara. Mereka faham macam tu. Dan Sayyidina Umar dia tanya satu persatu. Okey, dan setiap sahabat dia jawab dia macam sama. Tapi terakhir sekali dia tanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala ma taqulu ya ibn Abbas? Apa opinion kamu? Dia kata, ni satu surah yang Allah bagi kepada Rasulullah macam ta'ziyah kepada Rasulullah. Ta'ziyah sebab apa? Sebab Allah akan ambil ruh Rasulullah. Okey, dia kata itu macam ta'ziyah, nak bagi tahu kalau Islam dah sampai semua tempat, dah jadi kuat, ramai orang yang dia ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ramai orang yang masuk Islam. Maknanya apa? Dah habis. Ni kerja Rasulullah, tugas Rasulullah dah habis. Kena balik kepada Allah SWT. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu kenapa kalau satu orang dia dekat naza', kita akan tolong dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan suruh dia. Jangan suruh dia tasbihlah kepada, jangan kata tahlillah kepada, jangan. Tasbih sahaja, kita tasbih dia dengar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, dan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Okey, at-tasbihu wal istighfaru dia akan tolong orang yang bernaza'. Okey, qala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maknanya dah dekat apa ni? Dekat ajal, dekat ruh dia akan keluar. Okey. Lepas tu Sayyidina Umar dia kata, tahu kenapa saya bawa Abdullah bin Abbas? Ya, satu laut daripada ilmu. Okey, satu orang dia tanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Ya Imam, kaifa huztal ilm?" Macam mana dapat ilmu itu yang satu laut? Dia kata dengan dua benda. Bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Saya dah dapat ilmu itu dengan dua cara. Yang pertama, lidah yang selalu tanya. Bilisanin sa'ul. Dan aqlin aqul. Dan ada satu otak yang dia akan fikir. Okey? So kalau dia ikut dua cara ni, dia akan dapat ilmu. So kalau satu orang atau satu pelajar yang dia pandai, dia akan selalu tanya ustaz itu atau lecturer itu. Jangan tinggal dia. Ni bertugas dia, ni kerja dia untuk jawab. Tanya dia sahaja. Okey? Sebab as-su'alu, soalan itu adalah separuh ilmu. Kenapa separuh? Sebab mungkin lecturer itu dia tak tahu. Dia kata saya tak tahu, tapi saya akan bagi tahu nanti. Dia akan balik, dia akan baca, dia akan cari ilmu, lepas tu datang sekali lagi, dia akan bagi tahu. So akan bagi tahu dekat kamu satu benda, dan kepada dia dah dapat satu maklumat yang mungkin dia tak tahu sebelum ni. Okey, itu kenapa dia dapat ilmu. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Okey, yang ketiga berkait sama dengan hadis ni, qala inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at. Okey, semua hasanah kebaikan dan semua sayyi'ah yang kuburkan, semua itu Allah Subhanahu wa taala akan tulis. Bukan Allah atau malaikat, Allah Subhanahu wa taala akan tulis. Semua dah record. Tapi semua amalan adalah akan lalu dengan beberapa peringkat. Peringkat yang pertama, fikrah. Satu orang dia fikir, oh macam mana kalau saya buat macam tu? Macam mana kalau saya esok saya buat? Okey? Semua fikiran itu tak kira. Okey? Okay, lagi satu. Kalau satu orang dia dah fikir, lepas tu dia jalan. Okey? Kalau dia jalan ke satu maksiat, contoh.
Okey, jalan itu ke maksiat itu dah kira atau tidak? Min rahmatillah subhanahu wa ta'ala, tak kira. Okey. Dan tapi kalau dia dah sampai dekat maksiat itu dan dia tinggalkan maksiat itu untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan terbalik dan jadi satu hasanat, satu kebaikan, dia akan naik satu darjat. Okey, bila dia akan mula rekod dengan dua benda. Kalau dia dah mula dengan maksiat itu, okey, contoh dia nak curi. Okey, dia fikir, dia plan, dia buat semua benda dan dia jalan. Tengah jalan dia kata okey, tak nak sambung, dia balik. So semua amalan dia dah tukar ke satu hasanat. Tapi kalau dia dah pecah pintu itu dan dia masuk mula kira. Kalau dah curi, maknanya dah tulis yang penuh. Tapi kalau dia pecah pintu itu, lepas tu dia tak curi atau tak dapat, kosong. Okey, so Allah Subhanahu wa taala akan kira apa yang dia pecah pintu itu sahaja. Okey, lagi satu. Kalau dia bercakap, esok dia sama dengan kawan, esok dia dah confirm, dah azam, esok hari pukul 9 contoh pagi saya akan pergi ke satu bilik dan saya akan curi benda itu. Semua yang dia bercakap pasal dia dah kira. Okey, apa yang fikir, apa yang berlaku tak kira. Tapi kalau dah bercakap, dia adalah record. Kalau dah buat satu amalan yang buruk untuk dapat satu maksiat, maknanya dah kira. Jelas? Macam tu. Qala faman hamma. Ni perkataan yang penting di sini. Hamma. Al-hammu, apa yang dia fikir, apa yang dia azam. Tapi belum buat lagi, belum bercakap lagi. Okey, falam ya'malha kataballahu hasanah kamilah. Okey, dan di sini apa dia tulis? Qala katabaha Allahu indahu, dekat dia. Apa maksudnya? Maksudnya Allah akan jaga satu hasanat itu. Walaupun dia satu hasanat, tapi Allah akan jaga. Okey, tapi kalau untuk as-sayyi'ah, qala wa in hamma bi sayyi'atin na'am fa in hamma بحسنة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عندها حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة tak ada عنده. Itu yang beza di antara hasanat. Allah Rasulullah dia tambah, atau boleh kata Allah SWT dia tambah perkataan indahu. Tapi masa untuk satu sayyiat, satu maksiat itu dia tak kata katabah Allahu indahu, tak kata indahu, perkataan indahu. Okey, ni yang ketiga. Yang keempat, untuk hadis ni, hadis qudsi adalah al-hadisul qudsi adalah tiga jenis. Jenis yang pertama, atau boleh kata ada khilaf di antara ulama kita. Mereka kata jenis yang pertama berkataan daripada Allah Subhanahu wa taala dan makna daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua daripada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dia ulang sahaja macam Quran. Ni satu opinion atau satu jenis. Jenis yang kedua, ulama kita mereka kata sebenarnya itu al-ma'na daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi perkataan daripada Rasulullah. So maknanya Allah dah wahyu kepada Rasulullah untuk makna sahaja. Okey, ni yang kedua. Dan ni yang paling kuat, ar-rajih. Ar-rajih adalah ni. Al-ma'na min Allah wal lafdhu min an-nabi. Rasulullah yang dia pakai perkataan sendiri. Okey, jenis yang ketiga apa dia? Terbalikkan dia. Okey, perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala tapi makna maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tapi yang paling kuat yang kedua. Makna daripada Allah Subhanahu wa taala tapi Rasulullah yang dia susun perkataan. Naam. حديث سترسني قال وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. طبعا kita akan membahagi kepada tiga. Ya.
Daripada Abu Rahman Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada satu masa dahulu ada 3 orang lelaki berjalan-jalan sehingga mereka terpaksa bermalam di dalam sebuah gua. Ketika mereka sedang berada di dalam gua itu, tiba-tiba terjatuh batu besar dari atas sebuah bukit, lalu menutupi pintu gua itu sehingga mereka tidak dapat keluar. Maka berkatalah mereka antara satu sama lain, sesungguhnya tiada satu pun yang dapat menyelamatkan kamu daripada bahaya ini, kecuali berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh yang pernah kamu kerjakan lalu salah. Okey. So maknanya ni hadis qala intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Perkataan ni mimman kana qablakum maknanya orang Yahudi atau Nasrani. Maksudnya orang Yahudi atau Nasrani, bukan orang Islam. 1, 2. Ulama kita dah bagi satu kaedah. Syar'u man qablana syar'un lana ma lam yukhalif syar'uhum syar'ana. Syariat orang yang sebelum kita, syariat orang Yahudi atau Nasrani adalah syariat kita. Kita akan anggapkan macam tu. Kecuali kalau ada satu benda dekat syariat mereka yang dia opposite, dia akan lawan satu benda dekat syariat kita. So maknanya kalau ada satu benda daripada syariat yang sebelum kita dan dia tak ada dalil dekat syariat kita, kita boleh ambil, tak ada masalah. So hadis ni contoh. Kalau satu orang dia tanya apa contohnya, boleh kata hadis ni. Okey? So kalau tak ada satu dalil dekat syariat kita. Okey? Ni ada 3 orang, ni macam dia bagi tahu. Dia dah masuk dan tak boleh keluar. Okey, mereka doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendekatkan satu amal yang mereka telah buat sebelum itu. Naam. Qala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhan kabiran وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة قال فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. Lalu salah seorang daripada mereka berkata, Ya Allah, dahulu aku mempunyai seorang ayah dan ibu yang sudah tua. Aku tidak pernah memberi minuman susu sebelum mereka berdua minum, sekalipun kepada keluarga atau hamba sahaja. Pada suatu hari aku membawa binatang terdekat yang kambing ke satu tempat yang jauh sehingga aku tidak kembali kepada kedua-duanya yang ibu aku, kecuali setelah jauh malam. Kedua-duanya telah tidur. Aku perahkan susu untuk minuman malam mereka, tetapi mereka sudah tidur. Aku tidak suka mengejutkan mereka dan tidak suka susu itu aku berikan kepada sesiapa jua. Aku tetap sedangkan mangkuk susu itu di tanganku, manakala anak-anakku menangis di kakiku meminta susu. Apabila kedua-dua ibu bapaku bangun, mereka pun minum minuman malam mereka itu. Ya Allah, jika aku berbuat demikian itu benar untuk mengharapkan keredaan-Mu, lepaskanlah kami dari gua ini. Maka terbukalah sedikit pintu gua itu, tetapi mereka tidak dapat keluar. So boleh buat amalan itu macam orang ini dia buat, boleh. Tapi kalau dia tak buat satu benda yang haram atau tukar satu halal ke haram. Contohnya, satu orang dia kata, saya tak nak makan itu sebab ayah dia tak suka makan itu. Tak boleh. Sebab semua makanan adalah halal. Kalau kita dah tukar satu benda yang halal jadi haram, tak boleh. Tapi untuk orang ini, dia nak berijtihad kepada Allah SWT. Dia nak usaha terhadap ayah dan ibu, tak ada masalah. Dia berdiri sahaja dan dia angkat susu itu. Kalau dia nak buat macam tu, boleh, tak ada masalah. Kalau satu orang dia tak suka duduk, kalau ayah dia tak duduk, tak ada masalah. Okey, kalau satu orang dia tak boleh keluar daripada pintu kalau ayah tak keluar awal, dia akan bagi ayah dia walaupun dia berdiri dan dia tunggu. Okey, tapi kadang-kadang berdiri itu adalah satu azab. Contohnya, qala idza kana ahadukum yusalli, kalau satu orang dia bersalat dan ada satu orang dia nak lalu. Okey, dan satu orang dia lalu, qala falyamna'hu, dia akan halangkan dia. Fa in 'ada ats-tsaniyah, dia akan datang sekali lagi, falyamna'hu. Qala fa in ata ats-tsalitsa qala falyuqatilhu, dia akan pukul dia. Okey?
Dan apa dia kata? Rasulullah bersabda, qala law ya'lamul marru baina yaday al-musalli madza 'alayhi min al-ithmi lakana yaqifu 40. Kalau orang itu ya dia nak lalu di depan orang yang dia bersalat, bukan depan, di antara tangan dia. Okey, kalau depan tangan itu tak ada masalah. Depan tempat sujud dia tak ada masalah. Tapi dia nak lalu di antara sujud dia dan dia yang dia salat. Dia nak lalu di sini. Kalau dia tahu apa azab itu, lebih baik kalau dia berdiri 40 tahun. So berdiri itu adalah satu azab. Kalau satu orang dia minta kamu berdiri 40 minit sahaja, boleh? 4 hari boleh? 4 minggu boleh? Susah. Macam mana kalau 40 tahun? Itu azab dia dekat hari akhirat. Sesiapa yang dia lalu di antara orang yang dia bersalat dan sujud dia. Okey? Naam. قال وقال الآخر اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فانصرفت فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. Seorang lagi berkata, Ya Allah, dulu aku pernah jatuh cinta kepada sepupuku. Pada riwayat yang lain, aku mencintainya dengan cinta yang paling mendalam. Pernah dihalangi oleh lelaki terhadap wanita. Aku selalu menggodanya supaya dia menyerahkan dirinya kepadaku, tetapi dia sentiasa menolak. Sehingga satu masa dia mengalami kesempitan hidup disebabkan kemarau. Lalu dia datang meminta bantuan daripadaku. Lalu aku berikan kepadanya sebanyak 120 dinar. Dengan syarat dia menyerahkan dirinya kepadaku. Dia bersetuju membuat demikian. Maka ketika aku sudah bersedia melakukannya, pada riwayat yang lain, aku sudah duduk di antara kedua kakinya. Tiba-tiba dia berkata, takutlah kepada Allah dan janganlah kau lakukannya, melainkan dengan cara yang halal. Maka aku segera bangun meninggalkannya bersama-sama wang dinar, sedangkan dia merupakan orang yang paling aku kasih. Ya Allah, jika aku berbuat demikian itu benar-benar untuk mengharapkan keredaan-Mu, lepaskanlah kami daripada bahaya ini. Dengan itu terbukalah sedikit pintu gua itu, tetapi mereka masih belum boleh keluar. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت عنده الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذ كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون قال متفق عليه. Kata orang ketiga pula, Ya Allah, dahulu aku pernah mengupah beberapa orang pekerja dan aku bayar upah mereka, kecuali seorang pekerja yang pergi menghilangkan diri tanpa mengambil upahnya itu. Lalu aku laporkan wang upahnya sehingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Tiba-tiba suatu ketika dia datang menemuiku dan berkata, Hai Allah, ini hamba Allah, berikanlah upahku yang dahulu. Aku menjawab, semua harta benda yang ada di hadapanmu daripada unta, lembu, kambing, itu adalah daripada upahmu. Orang itu berkata, Hai Allah, engkau jangan mempermainkanku. Aku menjawab, aku tidak mempermainkan engkau. Lalu dia pun mengambil semua harta itu dan membawa pergi tanpa meninggalkan sedikit juga pun. Ya Allah, jika aku berbuat demikian benar-benar untuk mengharapkan keredaan-Mu, lepaskanlah kami daripada bahaya ini. Maka terbukalah pintu gua itu dan dapatlah mereka keluar dengan berjalan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. So di antara tiga amalan itu, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Yang terakhir, betul? Bukan. Sebenarnya riwayah yang dekat Sahih Bukhari dan Muslim susunan dia macam ni. Kalau pergi ni Sunan Abi Dawud lain, susunan dia bukan. Ni yang terakhir dia yang pertama, dan yang kedua yang terakhir. Kalau pergi Sunan An-Nasa'i, susunan dia lagi lain. Yang pertama dia jadi yang terakhir.
Okey, so kita tidak tahu. Yang paling penting kita akan buat satu amalan yang saleh, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang penting. Saleh dan ikhlas. Yang paling penting. Dan ni satu. Yang kedua, ulama kita kata kalau satu orang dia nak dapat satu benda atau dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta satu benda daripada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh mendekatkan satu amal yang saleh, boleh sebutkan amal-amal dia yang saleh sebelum ni, dia kata boleh, tak ada masalah. Tapi Al-Imam Nawawi dia bagi satu syarat. Dia kata kalau dia dekat pada naza', macam dia sakit, dan sakit itu tak ada satu syifa, maknanya dia akan meninggal. Dia kata kalau macam tu boleh sebutkan amal-amal dia yang saleh. Tapi ini daripada Imam Nawawi saja. Tapi sebenarnya semua orang boleh kata, ya Allah, hari itu saya buat satu amal, okey, mengikuti amal itu atau sebab amal itu bagi saya, dan sebut apa yang minta daripada Allah SWT. Dia kata boleh, tak ada masalah. Okey, bab yang seterusnya, qala babut taubah. Qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dhanb. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها 4، هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا نوحه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. Bab taubat. Para ulama berkata bahawa bertaubat daripada tiap-tiap dosa hukumnya wajib jika dosa itu terjadi antara hamba dengan Allah Taala sahaja, tidak mengenai hak seorang manusia. Maka taubat ini hendaklah menepati 3 syarat. Yang pertama, dia hendaklah berhenti daripada melakukan maksiat. Kedua, dia hendaklah menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Yang ketiga, dia hendaklah berazam tidak akan mengulangi perbuatan itu selama-lamanya. Sekiranya tiada salah satu daripada syarat yang 3 itu, maka tidak sahlah taubatnya. Sekiranya dosa itu ada hubungan dengan manusia, syarat taubatnya ada 4, iaitu 3 yang telah disebutkan. Dan yang keempat ialah menyelesaikan perkara-perkara yang ada hubungan dengan manusia. Misalnya jika dosa itu melibatkan salah harta atau seumpamanya, ialah dengan mengembalikan kepada tuannya. Sekiranya barang itu tidak ada ataupun telah habis, dia hendaklah minta dihalalkan. Sekiranya perkara itu berkaitan dengan membuat tuduhan palsu, dia hendaklah menyerah diri untuk dihukum atau memohon maaf. Ya, bab yang kedua ni berkait sama dengan at-taubah. Taubat itu daripada perkataan di dalam bahasa Arab taba, iaitu aba, ta dan alif sama dekat perkataan ini di sini. Taba dan aba maknanya dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang Yahudi. Kenapa kita panggil orang Yahudi? Daripada perkataan hada. So 3 perkataan yang sama, taba dan aba dan hada. Semua 3 perkataan yang saya sebut tadi, semua maknanya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya? Masa yang orang Yahudi mereka dah ibadah kepada satu berhala, qalu rabbana inna hudna ilaik. Qala rabbana inna hudna ilaik. Hudna maknanya raja'na, dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So sebenarnya perkataan Yahud adalah baik. Yahud maknanya orang-orang yang dia balik, selalu dia balik kepada Allah SWT. Tapi mereka tak balik. Mereka yang paling sesat, orang yang Allah marah mereka, kemukaan kepada mereka. Kenapa? Sebab mereka tahu semua benda, semua ilmu dah ada dekat mereka, ilmu dunia dan akhirat. Kalau ilmu syariat mereka dah tahu, kalau ilmu sains mereka dah pandai, dua-dua ada. Tapi mereka tidak ada amal. Itu kenapa dekat salat kita selalu kita ihdinas siratal mustaqim, kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, selain pada ghairil maghdubi, selain pada siapa? Al-maghdubi alaihim, Allah yang marah kepada mereka. Siapa? Orang Yahudi. Qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang yang sesat.
Kenapa Allah bagi dua sifat itu khas kepada orang Yahudi dan Nasrani? Kenapa Allah tak panggil orang Nasrani al-maghdubi alaihim dan orang Yahudi ad-dallin? Ada orang dia tanya diri sendiri, ada fikir sebelum ni, kenapa? Kenapa khusus dua sifat ni bukan sifat yang lain? Ulama kita kata sebab orang Yahudi mereka ada ilmu tapi tidak ada amal. Amalan tak ada. Dia tahu tapi tak nak ikut. Dia tak nak buat. Tapi orang Nasrani dia tidak ada ilmu tapi selalu ada amal. Itu kenapa kalau tanya satu orang daripada mereka, kenapa buat amalan itu? Dia akan kata apa? Dia kata human rights. Atau dia akan jawab, ni saya akan rasa gembira. Dia tak kata kepada Allah SWT atau kerana Allah SWT. Itu salah mereka. So maknanya mereka ada amal yang banyak tapi tak ikut ilmu. Dan orang Yahudi dia terbalik. Mereka ada ilmu tapi tidak ada amal. Itu al-Imam Syafi'i qal, man kana indahu amalun wala amal, man kana indahu ilmun wala amal, kana fihi syabahun minal yahud. Sesiapa yang dia buat dia tak amalkan satu amal yang saleh tapi ada banyak ilmu, maknanya dia macam orang Yahudi. Qala wa man kana indahu amalun kathirun wala ilm fa fihi syabahun minan nasara. Dan siapa yang dia buat banyak amalan yang saleh tapi tak ikut ilmu, dia tak tahu kalau Rasulullah buat satu amalan itu atau tidak, atau apa sunnah Rasulullah, atau apa yang Allah suruh. Dia tak cari ilmu, dia nak buat amal yang saleh. Dia tengok macam mana manusia dia buat, dia ikut saja. Itu dia macam orang Nasrani. Setiap salat, okey, setiap rakaat di dalam salat kita minta Allah SWT hidayah dan tak nak ikut orang Yahudi dan Nasrani. Okey, semaknanya Allah nak bagi tahu kepada kita, jangan jadi macam orang Yahudi atau Nasrani. Ilmu sama dengan amal, dua-dua. Jangan tinggal. Naam. Qala at-taubatu wajibah. Apa-apa berdosa walaupun kecil, buat taubat kepada Allah SWT. Okey? Dan taubat itu macam dia dah bagi tahu ada 3 syarat. Okey? 3 syarat, dan yang keempat kalau dia berkait sama dengan satu orang manusia. Dan dia Imam Nawawi dah bagi tahu apa cara dia. Kalau boleh hantar balik, bagi dia balik, alhamdulillah. Kalau tak ada, tak boleh, hilang atau dah bakai apa semua, boleh tanya halalkan daripada dia. Okey? Tapi yang paling teruk, minta maaf, yang paling teruk kalau satu orang yang dia ajar ilmu dan lepas tu dia kata saya tak halalkan ilmu saya. Dia nak potong satu pintu yang Rasulullah buka dia. Dia nak tutup pintu itu. Dia nak halang satu sungai. Okey? Tak ada, satu benda itu tak ada. Pergi cari ilmu walaupun dia tak suka, walaupun dia tak nak bagi, ambillah ilmu dia. Okey? Walaupun akidah kita lain pada akidah itu, orang itu, atau dia tak suka kita, ni ilmu adalah daripada Allah SWT dan Rasulullah, bukan dia punya. Okey? Qala rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min. Mungkin ada satu orang yang dia bawa ilmu kepada satu orang yang dia lebih faham pada dia, yang lebih pandai pada dia, yang lebih rajin pada dia. Rubba hamili fiqhin ila man afqahu minhu. Rasulullah dia bagi macam tu. So kita bawa ilmu sahaja, okey, dan bagi kepada pelajar-pelajar kita. Naam. قال ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
seseorang itu wajib bertaubat daripada semua dosa yang telah dilakukannya. Jika seorang itu bertaubat daripada sebahagian dosanya saja, taubatnya itu sah berdasarkan pendapat ahli hak, yang ini ahli sunnah, dan tinggalkanlah baki dosa yang belum termasuk di dalam taubatnya. Terangan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' dengan jelas menerangkan mengenai wajib bertaubat. Firman Allah Subhanahu wa taala, maksud ayat, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah daripada semua dosa kamu, wahai orang yang beriman, supaya kamu mendapat kebahagiaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu semua kepada Allah dengan cara bersungguh-sungguh. Ya, ni satu pelajar dia datang ke ustaz dan dia tanya dia, "Ustaz, selalu saya berdosa. Apa boleh buat?" Dia kata taubat. Buat sekali lagi, dia kata taubat. Dia kali yang ketiga dia kata taubat. Dia kata sampai bila? Dia kata sampai bila? Dia kata sampai kamu kalah dan syaitan akan menang. Tak ada satu cara. Okey, kita lawan dengan syaitan itu. Syaitan itu tak mati daripada Sayyidina Adam sampai sekarang, tak mati. Tak tahu dia akan bila akan mati. Setiap hari dia lawan. Setiap hari dia hantar semua tentera-tentera dia, okey, kepada kita untuk fight kita. Dia kata sampai bila? Dia kata sampai syaitan akan menang. Jangan bagi dia menang. Kamu yang kena menang. Sebenarnya buat taubat sahaja, walaupun dia balik sekali lagi. Okey, dia akan taubat semula. Macam tu. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau satu lecturer dia bagi tahu dekat kamu akan lulus, tak payah belajar banyak, tak payah datang kelas, so kamu nanti akan datang. Tak, dia kata okey, dah lulus, ni dah janji saya, lecturer itu dia janji saya akan lulus. So kita macam manusia, tak datang kelas, tak pergi exam, dan dia akan lulus. Tapi ni sama dengan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu dia, Allah dah maghfirahkan kepada semua dosa-dosa Rasulullah yang sebelum dan yang selepas, daripada mula-mula sampai terakhir. Dan tempat dia yang paling tinggi dekat syurga, Al-Maqam Al-Mahmud, semua dia akan dapat. Tapi Rasulullah dia masih nak ajar kita macam mana kita muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey? Naam. قال وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة رواه مسلم. Daripada Al-Agharib bin Yasar Al-Muzanni radhiyallahu anhu katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Al-istighfar ni satu bab, satu pintu. Kalau dah buka kepada kamu, kepada satu orang, dia akan selalu rasa gembira dan dia rasa tenang di dalam hati. Dia tak risau langsung walaupun ada banyak masalah, banyak musibah. Kenapa? Sebab al-istighfar itu kelebihan dia adalah Allah terima semua amalan kita, walaupun ada beberapa benda yang tak elok, beberapa benda yang tak ikhlas. Istighfar itu, Rasulullah dia bagi tahu, qala man qala sayyid al-istighfari hina yusbihu thumma mat dakhala al-jannah wa man qalahu hina yumsi thumma mat dakhala al-jannah. Sesiapa yang dia sebutkan sayyidul istighfar. Apa ni sayyidul istighfar? La ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Okey? Kalau satu orang dia dah sebutkan dia dekat pagi dan dekat hari itu dia meninggal, dia terus akan masuk syurga. Dan sesiapa dia sebutkan dia dekat malam dan malam itu dia dah meninggal atau dah wafat, dia akan terus masuk syurga.
Ada lagi satu hadis macam ni? Ya, apa dia? Ayatul kursi selepas salat. Kalau selepas salat dia dah baca ayatul kursi dan dia dia wafat di antara dua salat, terus dia akan masuk syurga. Okey? Ini sama juga dengan sayyidul istighfar. Naam. قال عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط عن بعيره وقد أضله في أرض فلا متفق عليه. وفي رواية لمسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت عنه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Maksud hadis daripada Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih gembira menerima taubat seorang hamba-Nya daripada kegembiraan seseorang dengan tidak disangka-sangkanya menemui kembali untanya yang telah hilang. Menurut riwayat Muslim, sesungguhnya Allah lebih gembira menerima taubat hamba-Nya ketika dia bertaubat kepadanya daripada kegembiraan seseorang yang mengendarai binatang tunggangannya, kemudian binatang tunggangannya itu hilang di padang yang luas, sedangkan di atas binatang itu bekalan makanan dan minumannya, hingga dia rasa berputus asa daripada mendapatkannya kembali. Dalam keadaan itu, tiba-tiba muncul di sisinya binatang tunggangannya yang hilang tadi, dan dengan segera dia memegang talinya seraya berkata dengan penuh gembira, Ya Allah, Engkaulah hamba-Ku dan aku Tuhanmu. Dia telah tersalah sebut kerana terlalu gembira. Sebenarnya apa yang hendak disebut ialah Engkaulah Tuhanku dan aku hamba-Mu. Ya, walaupun dia tersalah, tapi Allah terima daripada dia. Sebab kalau satu orang dia macam seronok sangat, dia tak tahu apa dia bercakap. Betul? Ya. So dia macam dia silap apa dia bercakap. Hadis yang ni perawi dekat sini Sayyiduna Anas bin Malik. Anas bin Malik khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkhidmat kepada Rasulullah. Walaupun Sayyiduna Anas bin Malik dia adalah cousin Rasulullah. Sebab ibu Rasulullah dia daripada Bani Najjar dan Sayyiduna Anas bin Malik daripada Bani Najjar. Okey, so maknanya semua makcik-makcik dan pakcik-pakcik sebelah ibu itu adalah cousin. Dan di sini ibu Sayyidina Anas bin Malik, siapa nama dia? Ibu Sayyidina Anas bin Malik Ummu Sulaim. Okey, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni adalah makcik Rasulullah. Makcik Rasulullah sebelah ibu. Masa yang Rasulullah dia baru sampai dekat Madinah, Ummu Sulaim dia bawa Anas bin Malik dan dia pergi dekat Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ni inna Anasan rajulun fatin. Ni satu budak yang dia pandai. Boleh dia berkhidmat kepada kamu? Rasulullah dia terima dan dia mula berkhidmat kepada Rasulullah. 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun. Satu hari ibu dia datang sekali lagi kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh bagi saya ni Anas satu doa yang khas kepada dia? Dan Rasulullah dia bagi dia satu doa. Qala ya Allahumma atil umurahu wa barik lahu. Ya Allah, panjangkanlah umur dia dan bagi dia berkat. Okey? Sayyiduna Anas bin Malik umur dia berapa? 125 tahun. 1. 2. Dia ada berapa isteri? Dia ada 17 isteri. Ada satu isteri yang dia hidup, lepas tu dia wafat, dan dia kahwin, dia wafat, dia kahwin, lepas tu wafat, atau dia cerai, macam tu. Dan ada berapa anak? Ada 70 anak. 70 anak, lelaki dan perempuan. Sayyiduna Anas bin Malik dia kata, dengan tangan saya ni, saya dah bumikan 40 orang.
daripada anak-anak saya, 40 orang. Okey. Dan semua sahabat atau semua ahli-ahli Al-Madinah, dekat Al-Madinah, kalau kebun mereka dia akan bagi buah-buahan setiap tahun satu kali, kalau kurma itu. Tapi Sayyidina Anas bin Malik, kebun-kebun dia akan bagi 2 kali setahun. Setiap tahun 2 kali. Satu pokok dia bagi 2 kali, bukan satu. Okey? Sebab apa? Sebab berkat doa Rasulullah kepada dia. Rasulullah dia minta berkat kepada Sayyidina Anas bin Malik. Naam. Akan sambung atau berhenti? Sambung. قال وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم. Maksud hadis daripada Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah Taala meletakkan tangannya ini sebagai kemurahannya menerima taubat pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang telah melakukan dosa pada waktu siang, dan membentangkan tangannya yakni kemurahannya untuk menerima taubat pada waktu siang untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa pada waktu malam. Keadaan ini berterusan sehinggalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis yang ke-17 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, yakni tanda hari kiamat, maka Allah menerima taubat dan mengampuninya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebelum semua alamat tanda-tanda hari akhirat. Sebab tanda-tanda hari akhirat ada 2 jenis, yang kubra dan as-sughra, yang besar dan yang kecil. Yang kecil itu semua dah ada. Tapi yang al-kubra, yang besar itu, yang pertama apa? Tahrirul Masjidil Aqsa. Dia akan merdekakan Al-Masjidul Aqsa. Dan lepas tu matahari dia akan keluar daripada dia akan terbit daripada barat. Ni satu alamat. Kalau dah nampak dia dekat arah barat, dia dah naik dekat sana, Allah tak terima taubah walaupun dia dah taubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, untuk hadis ni kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala ada tangan. Dan tangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah 2. Dan 2 tangan itu sebelah kanan. Macam mana kita tidak tahu. Okey. Macam mana kalau kata ada jari-jari, tak tahu. Sebab Allah tak bagi tahu. Tapi Rasulullah atau Allah SWT dekat Quran atau Rasulullah dekat hadis, dia dah bagi tahu kita ada 2 tangan, 2 sebelah kanan. Tapi macam mana tak tahu, Allahu a'lam. Okey, tapi kena percaya. Okey, hadis yang terakhir, قال وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث حسن. Daripada Abu Abdullah, daripada Abu Abdurrahman Abdullah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba-Nya selagi nyawanya belum sampai di kerongkongan. Hadis riwayat Tirmizi, katanya hadis ini hasan. Yani sebelum masa naza'. Kalau dah bernaza' dan dia nak taubat kepada Allah SWT, Allah tak terima taubat dia. Okey, dia sebelum. Lagi satu masalah, bukan yang taubat sahaja. Kalau satu orang dia sebelum mati, dia masa yang dia bernaza' dan dia mula bagi satu orang fakir miskin, bagi dia 1 juta. Ni membina satu masjid. Lepas tu dia mula membahagi harta dia. Terima? Tak. Semua apa yang dia bagi untuk masjid atau bagi untuk, dia akan kumpul balik. Okey, dan kita tak terima. Qala hatta idza balagatil hulqum, sampai ruh dia akan sampai di sini, dia akan mula bagi sedekah fi sabilillah. Qala wa qad kana li fulan. Rasulullah dia bagi tahu ni bukan hak dia, ni hak waris-waris dia. Okey? So maknanya Rasulullah dia bagi tahu badiru bil a'mali wa antum sahihun. Yani kena mula amal yang salih masa yang kita sihat. Bukan dia tunggu sampai sebelum mati baru dia akan ingat.
Atau dia tunggu sampai dia jadi tua baru pergi masjid? Okey, tak, dia akan buat sekarang. Wa khudh min sihhatika qabla saqamika wa min syababika qabla haramik. Kena buat amalan yang masa yang orang muda, bukan jadi tua. Sebab tua dia orang tua, dia tak kuat, dia lemah. Mana dia akan pergi masjid, mana dia akan buat amal yang saleh. Sekarang kita kena buat. Okey, sampai di sini dan kita akan sambung insyaallah minggu depan. Subhanakallah wa hamdaka nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr insana fi khusr alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum. Kepada jemaah sekalian, pada yang mendengar walaupun satu hadis ataupun sebahagian daripada hadis, antum diminta untuk pintu masjid menandakan kepada kedatangan antum untuk di akhir majlis nanti untuk pengijazahan sanad kitab Riyadhus Shalihin dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.